Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pertemuan, salam pencerahan untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya malam ini. Apa khabar saudara Muhammad Kapli, saudara Yan Iskandar, saudara Yus Ramzul. Salam Ramadan Al-Mubarak ni, saudara Abu Samah dari Bukit Puchung 2, saudara Muhammad Rahimi, Mak Sidik. Salam untuk teman-teman semua. Zack Perry dari Johor, saudara Ahmad Mak. Begitu juga saudara Muhammad Johari, saudara Raja Kamal, Raja Bazian. Apa khabarku? Moga sihat. Azminuddin dari Bagan Datuk, saudara IR Anwar Naik dari Tanjung Pinang. Apa khabar saudara IR? Insinyur Anwar. Tuan Haji Azhar Abdul Manak, apa khabar Tuan Haji? Saudara Abdul Hamid, salam dari Kuantan. Saudara Azminuddin, waalaikumsalam. Saudara Rosmini dari Pontian, Johor. Begitu juga saudara Ahmad Tarmizi dari Lipis. Saudara Saleh Zamri Alsi. Saudara Karman dari Sandakan, Sabah. Apa khabar orang Sabah? Saudara Nordin, saudara Maimunah, Puan Maimunah Mat Aris, salam dari Perak. Saudara Nazir Bazir dari Gombak. Itu juga dengan saudara Muhammad Syani, salam katanya. Saudara Rosli, saudara Abu Nem, Puan Nurliza dari Petaling Jaya, saudara Muhammad Syanif, saudara saudara Azhar Sandang. Oh, nama sedap tu. Saudara Sarani Salamah. Saudara Puan Mira Harun, Abdul Hamid. 12 bulan kita puasa insya-Allah. Saudara Kamis Nadi dari Bahau, clear. Begitu juga Pak Chu dari Langkap. Terima kasih hadir untuk bersama-sama kita malam ini. Baik, saudara. Untuk pencerahan anda hari ini, hari Ahad 10 Mac 2024. Sehari je lagi, saudara, kita akan menyambut Fajar Syawal. Sehari je lagi. Dan hari ini adalah hari yang ke-1444 virus tersebut masih melanda negara kita. Jadi kepada teman-teman, pastikan anda melakukan penjarakan sosial, pastikan juga anda menggunakan pelitup jika berada di tempat yang ramai, saudara. Itu juga saudara Muhammad Syaril, saudara Azhar Sandang, saudara Pak Kop, apa khabar Pak Kop, saudara Kamil Abidin Rahman. Alhamdulillah hari ini TikTok ada baliklah, saudara. Roipa, apa khabar dari Dungun? Rubidin bersama pasangannya, Fazil Yub, begitu juga Hizam Masih, Hani Abdullah, waalaikumsalam, Nurfisah Idris dari Kuala Kangsa, dan Saleh. Kenapa penyokong Tegar dan Senajib hari-hari kutuk kerajaan? Nak rosakkan UMNO saya? Tak tahulah saudara. Bagi saya, semua orang bebas untuk bercakap, biarlah mereka mengeluarkan pandangan mereka, saudara. Baik, saudara. Seperti biasa, sebelum saya memulakan bicara saya, kita santuni dulu naluri kehidupan. Naluri kehidupan ini penting bagi saya sebab dapat dijadikan sebagai panduan. Sebenarnya saya masih letih, dalam keletihan turun daripada bukit di Janda Baik, tapi sebab janji bertemu dengan saudara, dan untuk pengetahuan anda, mulai 2 hari dah, hari ini dan seterusnya sehinggalah usai bulan Ramadan, kita akan bersiaran jam 10.30 malam bagi menghormati untuk mengadakan solat tarawih dan sebagainya. Dan saudara, jangan pula minta 9.30. 9.30 masih lagi, setengahnya kita masih berada di masjid menunaikan solat tarawih. Kebanyakan masjid mengadakan solat tarawihnya 20 rakaat. Jadi saya perlu menghormati bulan Ramadan mendatang ini, bersama-sama juga kita mengadakan solat tarawih. Saudara, ini kiriman teman kita, kena ingat ini bukanlah kenyataan saya tetapi culipan daripada teman-teman yang menghantar dalam segmen naluri kehidupan. Katanya, tanda seseorang itu berilmu adalah dia memiliki kepribadian yang tinggi, iaitu adab dan akhlaknya yang baik.
dan dia pasti merasa kerdil dan menganggap orang lain lebih berilmu daripadanya. Lihatlah saja bagaimana kepribadian insan-insan terdahulu yang sebelum kita, meskipun mereka mempunyai perbezaan pandangan dalam sesuatu masalah, namun mereka masih tetap menghormati antara satu sama lain. Ini kerana mereka saling melihat dan berkata, anda lebih alim dari saya. Itu adalah sebenar-benarnya sikap insan yang alim. Seseorang pencari ilmu yang dangkal dan angkuh akan berfikir bahawa dirinya sahaja yang benar-benar, sedangkan orang lain tak betul. Dan dia juga menganggap mereka yang tidak sealiran sampai sanggup dituduh sebagai sesat, saudara. Kerana itu, belajarlah daripada Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Walaupun dalam banyak masalah, permasalahan fiqh, mereka berbeza pandangan dan tidak sealiran, namun mereka tidak sesekali bermusuh dan berkelahi. Itu adalah bukti kealiman dan keberkatan ilmu yang ada pada mereka. Hayatilah akhlak dan kepribadian tokoh-tokoh Islam kita ini. Mereka saling menghormati dan mengasihi antara satu sama lain. Sealim-alim mereka boleh berperwatakan sebegitu, maka apakah kita yang cetek akal dan kurang alim dengan senang hati boleh menuduh dan mencaci mereka yang tidak sealiran dengannya. Dalam dunia yang serba canggih ini, sebaran fitnah dan cacian boleh tersebar dengan begitu cepat. Jadi amat memalukan sekiranya fitnah serta cacian itu datang dari insan yang mengaku dirinya hebat ilmunya. Jadi sewajarnya orang yang alim menunjukkan contoh yang baik kepada yang lain. Namun saat ini apa yang berlaku sebaliknya, dan kita mengharapkan semoga kita terpelihara dari penyakit sebegini yang kian berleluasa dalam lapangan ilmu agama, saudara. Itu kiriman teman-teman kita yang menghantar culipan, bukan saya, saudara. Saya hanya membacanya, dan kena ingat saya bukan da'i, saya juga bukanlah ustaz yang bertauliah. Kita santuni mutara kata catatan daripada Datuk Seri Said Ali. Katanya, bersubahat dan mengiyakan sesuatu kemungkaran serta pendustaan, ia boleh merosakkan maruah diri dan mengundang dosa. Jadilah orang yang cerdik supaya senang hidup. Tapi ada kalanya setelah mereka senang, tindakannya pula selalunya tidak dilihat cerdik. Hayatilah saudara kata-kata mutiara kiriman sahabat kita Datuk Seri Said Ali. Terima kasih Datuk Seri. Saudara, saya tadi mendengar dengan teliti dan mengesahkan bahawa umat Islam mula berpuasa pada hari Selasa, iaitu 12 Mac, sebagaimana yang diumumkan oleh penyimpan Mohor Besar Raja-Raja Melayu Tan Sri Said Dainal Said Ahmad. Menurut Tan Sri Said Dainal, tarikh permulaan puasa bagi negeri-negeri di seluruh Malaysia ditetapkan menurut titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim setelah diperkenankan oleh duli-duli yang maha mulia raja-raja. Pengumuman tersebut telah pun disiarkan secara langsung melalui radio dan televisyen RTM sebentar tadi. Sebab pada 3 Mac lalu, pejabat penyimpan Mohor Besar Raja-Raja melalui satu kenyataan menetapkan hari ini bersamaan 29 Syakban ataupun 1445 Hijrah adalah untuk melihat anak bulan bagi menentukan permulaan puasa untuk umat Islam Indonesia. Proses melihat anak bulan Ramadan pada petang tadi dilakukan di 29 lokasi di seluruh negara. Antaranya di Pontian Kecil, Komplek Falak Al-Khawarizmi, Kampung Balik Batu, Tanjung Bidara di Melaka, Menara Kuala Lumpur, serta Pusat Konvensyen Antarabangsa di Putrajaya. Dan ternyata anak bulan tidak kelihatan, maka kita memulakan amalan berpuasa pada tanggal 12 Mac 2024 sebagaimana yang diumumkan oleh Tan Sri Said Dainal Said Ahmad. Saudara, dalam waktu yang sama, 10 negeri telah pun menetapkan bahawa RM7 untuk kadar minima zakat fitrah. Walaupun 2-3 malam dulu saya dah menyatakan 2-3 negeri. Tapi hari ini, hanya Sarawak saja yang masih belum mengumumkan kadar zakat fitrah bagi tahun 1445 Hijrah ataupun tahun 2024.
Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Agama Islam, Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar, katanya pihak Majlis Islam Sarawak difahamkan bakal mengumumkan perkara tersebut dalam masa terdekat sebagai rujukan bagi umat Islam di negeri itu untuk menunaikan ibadah fardu tersebut. Daripada negeri yang sudah mengumumkan kadar zakat fitrah, Pahang dan Perlis menetapkan kadar tunggal. Tak ada lebih, tak ada kurang, iaitu RM7. Sementara Sabah pula RM7.50 seorang, saudara. Negeri lain menetapkan kadar zakat fitrah minimalnya RM7, tetapi turut mempunyai kadar median dan paling tinggi ialah Johor, Negeri Sembilan, Kelantan, Melaka, Pulau Pinang, Selangor, Kedah dan wilayah Persekutuan. Perak, kadar zakat fitrah minimal RM8 dengan yang tertinggi RM24, manakala Terengganu terdapat 2 kadar, minimalnya RM10 dan tertinggi RM22. Berikut adalah senarai kadar-kadarnya, ya 1, 2 dan 3. Yang 3 itu kalau kita makan beras basmati, saudara. Yang kadar kedua itu adalah bagi mereka yang menggunakan hariannya makan beras super special import. Sementara beras putih tempatan adalah pada kadar pertama. Negeri Johor RM7 yang kadar pertama, RM12 kadar kedua dan RM20 kadar ketiga. Negeri Sembilan RM7, RM12.50 dan RM22. Di Kelantan RM7 kadar pertama, RM14 kadar kedua, RM21 kadar ketiga. Begitu juga di Melaka, Pulau Pinang dan Selangor, iaitu kadarnya RM7 minima, RM14 kadar kedua dan RM21 kadar ketiga. Di Kedah, RM7 kadar minima, RM14.50 kadar kedua dan RM22 kadar ketiga. Sementara wilayah Persekutuan, RM7 kadar pertama, RM15 kadar kedua dan RM22 kadar ketiga. Perak, RM8 kadar pertama, RM16 kadar kedua, RM24 kadar ketiga. Terengganu RM10 dan RM22. Di Pahang RM7, Perlis RM7, Sabah RM7.50. Bila saya sebut kadar pertama, kedua dan ketiga tu kena ingat saya, kalau kadar pertama itu mereka yang menggunakan beras tempatan ataupun beras putih. Sementara untuk kadar kedua adalah mereka yang menggunakan hariannya makan beras super special ataupun beras panjang ataupun beras wangi yang diimport. Dan kadar ketiga adalah beras yang paling mahal, itu beras dinama seperti basmati. Itu beras-beras yang untuk orang-orang yang kaling-kaling, saudara. Itulah kadar yang perlu saya umumkan untuk kita hayati bersama dan dapat melaksanakan ibadah fitrah. Ini yang zakat fitrah ini wajib dilakukan, wajib kita bayar, saudara. Seboleh-bolehnya sebelum solat Aidil Fitri. Selepas solat Aidil Fitri, tidak boleh dianggap kita melaksanakan ibadah tersebut. Baik, saudara. Dalam saat begitu, saya harus mengingatkan pimpinan negara, janganlah berbelanja wang negara tanpa had kerana kita khawatir dan bimbang negara boleh muflis seandainya perbelanjaan negara digunakan tanpa had. Untuk teman-teman yang melayari bicara saya dan menyunting semula, serta dimasukkan dalam mana-mana channel, saya tidak marah, saya izinkan. Tetapi anda harus bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan sebelum anda masukkan dalam mana-mana channel. Kerana saya tak mampu untuk memantaunya. Ingat saudara, ini adalah pencerahan politik. Di samping itu, pencerahan berita-berita terkini yang saya terima. Matlamatnya agar warga kita sentiasa berinformasi. Apabila saya memberi pandangan dan pencerahan, saya harap kita harus memegang pada prinsip kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Kalau tak bersetuju, kalau disagree, boleh hantar kiriman, tak ada masalah. Dan santunilah dengan bahasa-bahasa yang baik, kerana kita adalah warga cinta damai, bukan untuk berbalah, bukan untuk saling kutuk-mengutuk. Setiap persoalan dalam negara ini kita santuni secara harmonis, saudara. Faham Syahril Azan, basmati itu beras nasi biryani. Ya, ada orang makan biasa aja, saudara. Jadi saudara Editari tanya, ada lagi ke SST Super Special Tempatan? Ada. Saudara Azmi, saudara Umi Kalsum, saudara Mon Syarim.
RM21 satu kepala seorang saudara Monsharim untuk mereka yang makan beras-beras yang mahal saudara. Okey saudara, tajuk bicara kita malam ini, jangan sampai kita lesu saudara. Jangan kita sampai lesu. Bagaimanapun tunggu dulu pencerahannya satu persatu. Saya mendapat perkabaran hari ini Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim memulakan lawatan sulungnya ke Jerman bermula hari ini hingga 15 Mac dan beliau akan memegang puasa di Jerman. Menurut kenyataan Wisma Putra, Datuk Seri Anwar Ibrahim akan disertai oleh Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan, Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Aziz serta Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Iwan Benedict. Semasa lawatan rasmi itu, Perdana Menteri akan mengadakan mesyuarat dua hala dengan rasan sejawatnya Chancellor Jerman Olaf Scholz. Menurut Wisma Putra, kedua-dua pemimpin dijangka membincangkan kemajuan hubungan Malaysia-Jerman, terutama kerjasama dalam bidang ekonomi, pendidikan, alam sekitar dan kelestarian selain bertukar pandangan mengenai isu serantau serta antarabangsa yang mempunyai kepentingan bersama. Perdana Menteri juga dijadualkan mengadakan kunjungan hormat ke atas Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier semasa di Berlin dan akan menyampaikan ucap pertamanya di Yayasan Kober, iaitu sebuah organisasi bukan berasaskan keuntungan yang memfokuskan kepada isu sosial dan politik serta ucap pertama di SME Future Day 2024 anjuran Persatuan Perniagaan Kecil dan Sederhana Jerman Bundesverband Mittelständische Wirtschaft. Perdana Menteri turut dijadual mengadakan pertemuan dengan kapten-kapten industri dan para pelabur berpotensi dari Eropah, sesi wawancara dengan media tempatan selain menghadiri majlis berbuka puasa bersama diaspora Malaysia di Jerman. Saya kena ingat bahawa Jerman adalah rakan perdagangan terbesar Malaysia dalam kalangan negara anggota Kesatuan Eropah sejak tahun 2000, manakala Malaysia merupakan rakan perdagangan terbesar Jerman dalam kalangan negara-negara ASEAN. Pada 2023, nilai dagangan Malaysia dengan Jerman meningkat sebanyak 5.9% kepada RM63.45 bilion. Semoga perjalanan Datuk Seri Perdana Menteri berjalan dengan baik dan menemui apa yang dihasratkan oleh negara kita. Saya sebab Perdana Menteri Jerman telah pun datang menghadiri lawatan ke negara kita. Ini merupakan lawatan kunjung balas saya. Saya khabar dari India. Dari New Delhi, saya menerima perkabaran bahawa Kementerian Undang-Undang dan Keadilan India telah pun mengumumkan bahawa seorang pegawai Suruhanjaya Pilihan Raya peringkat kedua tertinggi di negara tersebut telah pun meletakkan jawatan. Peletakan jawatan tersebut dilakukan beberapa hari sebelum jangkaan pengumuman pilihan raya umum di mana Perdana Menteri Narendra Modi berhasrat untuk mengekalkan pemerintahannya buat penggal ketiga. Arun Goel meletak jawatan kemarin dan meninggalkan Suruhanjaya Pilihan Raya India dengan hanya seorang saja daripada 3 pegawai tertinggi untuk melaksanakan tanggungjawab di negara demokrasi terbesar dalam sejarah manusia. Hampir 1 bilion rakyat negara India layak menjalankan tanggungjawab sebagai pengundi pada pilihan raya yang dijangka sekitar April ataupun Mei mendatang. Stesen TV NDTV dalam laporannya memetik sumber berkata Goel membuat keputusan meletak jawatan itu atas sebab-sebab peribadi. Sebab itu, Setiausaha Agung Parti Kongres KC Venugopal mendakwa bahawa peletakan jawatan Goel adalah satu kebimbangan. Ia sangat membimbangkan di saat situasi negara dalam aroma demokrasi terbesar dunia apabila Pesuruhanjaya Pilihan Raya Arun Goel telah meletak jawatan pada kemuncak pilihan raya Lok Sabha. Lok Sabha itu parlimen dalam bahasa India, saudara. Tiada keterusan sama sekali bagaimana institusi perlembagaan seperti ECI, iaitu Suruhanjaya Pilihan Raya India, telah berfungsi dan cara kerajaan menekankan mereka. Terdapat beberapa tinjauan pendapat yang dijalankan
menunjukkan Modi dijangka memperoleh kemenangan mudah, iaitu parti Hindunya Bharatiya Janata dalam pilihan raya umum akan datang. Baik, saudara. Sementara itu, dari New Delhi juga kita menerima bahawa ahli perniagaan dan veteran politik Pakistan, Asif Ali Zardari, kemarin dipilih sebagai presiden negara itu buat kali kedua. Zardari berusia 68 tahun memenangi pilihan raya presiden, mengalahkan calon pembangkang Mahmud Khan Achakazai. Beliau disokong oleh Pakatan yang merangkumi Parti Rakyat Pakistan PPP dan Liga Muslim Pakistan NAWAS PMLN. Achakazai pula disokong oleh Sunni Ittihad, iaitu Council, sebuah gabungan politik yang juga disertai oleh Parlimen dari Parti Tehreek-e-Insaf Pakistan sementara pimpinan Imran Khan. Presiden Pakistan dipilih melalui undi tidak langsung dengan kolej elektoral terdiri daripada ahli parlimen dan Dewan Undangan Wilayah. Zardari pernah berkhidmat sebagai Presiden Pakistan dari tahun 2008 dan 2013. Jadi sekarang ni usailah. Perdana Menteri pun dah selesai, Presiden pun telah selesai. Ya, kita mengharapkan agar Pakistan dapat kembali pada landasannya kerana Pakistan dilanda ekonomi yang tergugat begitu teruk kesan daripada berlakunya suasana politik yang tidak stabil. Di Gaza, saya kabarnya bahawa agensi risikan Israel Mossad mengesahkan usaha untuk mencapai perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Hamas di Gaza masih berlangsung walaupun harapannya agak suram. Kenyataan tersebut dibuat ketika negara pengantara, terutama Mesir, Qatar dan Amerika Syarikat, terus berusaha untuk gencatan senjata sebelum Ramadan. Israel dan Hamas saling menyalahkan antara satu sama lain dan dalam usaha tersebut ternyata rundingan kedamaian gencatan senjata tidak mungkin dapat dilakukan sebelum hadirnya bulan Ramadan. Sementara itu saudara, Israel semalam masih lagi menyerang salah satu menara kediaman terbesar di Rafah di selatan semenanjung Gaza dalam usahanya untuk meningkatkan tekanan ke atas kawasan terakhir enclave yang belum dicerobohi, di mana lebih 1 juta penduduk Palestin terlantar untuk berlindung. Terdapat sebuah bangunan 12 tingkat kira-kira 500 meter dari sempadan dengan Mesir mengakibatkan berpuluh-puluh keluarga kehilangan tempat tinggal. Namun tiada kemalangan jiwa dilaporkan berlaku. 5 bulan lalu, serangan udara dan darat yang berterusan di Israel ke atas Gaza menelan hampir 31,000 rakyat Palestin terbunuh dan 72,500 yang lain cedera dan beribu-ribu lagi tertimbus di bawah runtuhan bangunan, saudara. Serangan tersebut memburukkan keadaan di wilayah Palestin yang sudah bergelut daripada sekatan 17 tahun yang dikuasai oleh Israel hingga menjerumuskan mereka dalam malapetaka kemanusiaan. Sebagian besar bandar itu kini tinggal runtuhan dengan 2.3 juta penduduk kehilangan tempat tinggal, di mana Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu menyuarakan kebimbangannya dan amarannya mengenai penyakit dan kebuluran, saudara. Di Khan Yunis, pasukan perubatan berkata sekurang-kurangnya 23 orang terbunuh dalam serbuan tentera ke atas rumah dan dalam serangan Israel ke atas projek perumahan di kawasan Hamad di bandar itu. Di utara semenanjung Gaza pula, serangan Israel telah pun membunuh seorang nelayan Palestin di sepanjang pantai. Jadi nampaknya, saudara, sebagaimana dinyatakan oleh Presiden Amerika Joe Biden, agak sukar untuk mencapai gencatan senjata antara Israel dan Hamas menjelang Ramadan. Joe Biden mengakui bahawa apabila ditanya oleh wartawan, usaha untuk menghentikan konflik selama 5 bulan itu mencapai jalan yang sukar. Sementara sayap bersenjata Hamas pada Jumaat lalu menggesa para penyokongnya untuk bergerak ke arah pekarangan Masjid Al-Aqsa di timur Baitul Muqaddis yang merupakan titik tragedi keganasan ketika Ramadan pada tahun sebelum ini. Jurucakap Brigade Izzaddin Al-Qassam, iaitu Abu Abil Hamas, berkata pihaknya tidak akan bertolak ansur terhadap tuntutannya supaya Israel berundur sama sekali dari Gaza
bagi mendapatkan pembebasan tebusan yang diculik oleh Hamas. Perkembangan terbaru itu memburukkan lagi nasib penduduk Gaza yang kini menjadi pelarian dan hampir kebuluran akibat sekatan kemasukan bantuan ke arah bumi tersebut, saudara. Dan agak mengecewakan, 2 hari yang lalu, kerosakan payung terjun yang digunakan untuk menggugurkan makanan, saudara, dari segi bantuan daripada negara di Gaza membawa padah bahawa 5 orang kanak-kanak maut, 10 lagi cedera apabila payung terjun tersebut tidak berfungsi dan menghempap mereka. Menurut Ketua Jabatan Penjagaan Kecemasan di Kompleks Perubatan Al-Shifa di Bandaraya Gaza, Muhammad Al-Sheikh memberitahu CNN, tragedi itu berlaku di Kamp Al-Shati di barat bandar itu. Al-Sheikh berkata, kecederaan dialami beberapa mangsa agak serius. Meskipun Susah Akhbar Pentagon, Major General Pat Ryder, memberitahu ABC News bahawa tiada individu yang cedera. Itulah keadaan saya. Amerika menafikan, sedangkan yang dialami oleh rakyatnya, mereka saja yang mengetahui keazabannya. Sebab bantuan yang digugurkan dari udara turut dilakukan dengan kerjasama Belgium, Mesir, Perancis dan Belanda untuk mengatasi krisis kemanusiaan di Gaza. Dan dengan tragedi terbaru itu, akibat kerosakan payung terjun, menyebabkan beberapa alternatif lain dipertimbangkan, termasuklah melalui darat dan juga laut. Itu keadaan, saudara, dalam musim-musim kita nak menghadapi Ramadan, warga saudara kita di Gaza berada dalam ambang kebuluran. Sebab itu pastikanlah kita menandatangani kepada Allah, moga keberkatan hadirnya Ramadan ini adalah sinar cahaya kedamaian di bumi Gaza, saudara. Saya amat bersimpati dengan warga Gaza, warga Palestin. Sebab itu tiap-tiap hari saya akan melaporkan apa yang berlaku di sana. Tujuan saya melaporkan tidak lain dan tidak bukan supaya menimbulkan kesedaran dan keinsafan pada kita. Negara kita merdeka, negara kita aman makmur, ramai pelarian datang, mereka datang ke negara ini untuk menikmati setiap kesuburan kemakmuran negara. Tapi malangnya rakyat kita tak bersyukur dan kita terus terjebak dalam pertelingkahan politik yang tiada hujungnya, tiada noktah, saudara. Sebab itulah Ahli Majlis Tinggi UMNO Datuk Muhammad Riazlan Rafi'i menegaskan agar pergerakan pemuda dan puteri UMNO perlu menjadi nukleus perubahan demi masa hadapan negara yang lebih baik. Menurut Datuk Razlan, sebagai generasi baru yang bakal menjamin masa depan negara, maka adalah penting untuk golongan muda terbabit bersedia, termasuk memastikan minda mereka sentiasa aktif terhadap situasi semasa. Pemuda dan puteri UMNO perlu menjadi nukleus perubahan, katanya, demi untuk masa depan negara. Ini adalah untuk meneruskan perjuangan parti, siapkan minda untuk berperang dan kenali pihak lawan, tolak pelbagai dakwaan negatif dan tuduhan yang tidak benar terhadap parti UMNO, katanya. Beliau juga berkata, beliau berucap di kursus pengukuhan komunikasi penerangan peringkat pemuda dan puteri UMNO di Negeri Sembilan, saudara. Datuk Razlan selaku yang juga Ketua UMNO Bagas Putih dalam wilayah persekutuan turut menekankan pentingnya untuk kita bersuara dan berani berkomunikasi bagi mendepani apa-apa juga cabaran yang dalam usaha untuk menerangkan keadaan sebenar. Beliau menjelaskan bahawa keutamaan UMNO Barisan Nasional adalah untuk bersama-sama dalam kerajaan perpaduan adalah atas kepentingan dan masa depan negara. Negara kita dibina untuk masa depan lebih baik kepada rakyat. Kerana itu, fahamilah, negara yang kita dukung ini, kerajaan perpaduan ini adalah berasaskan kepada semangat mufakat dan membentuk masa depan negara yang lebih baik atas kelangsungan rakyat. Kita bersama membina negara atas dasar perpaduan untuk membina ekonomi bagi kepentingan rakyat yang mempunyai masyarakat pelbagai kaum dan agama. Jadi sama-samalah kita jaga tata susila agar rakyat dapat hidup sejahtera, bekerja dan paling penting tidur lena. Ya, sebab itu kita tahu tanggungjawab kita dan kita harus tahu landasan kita di mana kita. Apabila ada pihak yang mengatakan UMNO menggadai agama, maka itulah tidak benar. Malah kita mengangkat
pelbagai dasar yang dibuat oleh Kerajaan Perpaduan sebagaimana aplikasi dasar tahfiz negara, katanya. Sebab itu, saudara, tajuk kita, jangan kita sampai lesu apabila Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim sebelum berangkat ke Jerman menegaskan bahawa Malaysia perlu berani melakukan perubahan. Bukan saja di peringkat menteri dan ahli politik, tetapi rakyat keseluruhannya. Katanya, semua rakyat Malaysia mempunyai peranan dan tanggungjawab untuk meletakkan negara ini ke tingkat lebih tinggi dan maju dari sekarang. Walau apa jua bahasa dituturkan, di mana sahaja kita berada, dan menyantuni keunikan kaum, budaya dan agama, jangan sesekali kita lupa peranan kita adalah untuk mengangkat martabat dan darjat negara. Jadi kepada yang sedang bertugas, berjuanglah dan bekerjalah dalam mengukir nama negara di pentas dunia. Teruskanlah usaha murni kita. Bila turut menyeru agar rakyat Malaysia menjadikan negara ini lebih hebat dan membanggakan untuk diwarisi anak cucu pewaris negara. Jangan sampai kita merasa lesu dan jangan izinkan perasaan kita mudah berputus asa. Saya, sebagaimana saya katakan, saya baru pulang daripada conventions dan juga mesyuarat agung tahunan Veteran UMNO Malaysia di Janda Baik. Keletihan badan ini Tuhan saja yang tahu. Tapi saya harus melaporkan saudara bahawa antara intipati, ungkapan para perwakilan dalam konvensyen hari ini menyatakan bahawa di saat pemuda UMNO, di saat puteri UMNO dan wanita UMNO dilihat lesu dalam menebarkan semangat juangnya, para perwakilan veteran, khususnya veteran UMNO wilayah, yakin bagaimana anggota veteran UMNO yang syarat dengan pengalaman silamnya mampu menghidupkan semula semangat juang bangsanya. Veteran UMNO pastinya dapat berperanan sebagai jambatan penghubung dalam membantu pimpinan meneruskan pelayaran bangsa yang pernah dilambung ombak cabaran dalam 2 musim pilihan raya yang syarat dan bergelora. Dalam waktu yang sama, Veteran UMNO wilayah memohon ihsan pimpinan untuk melihat jerih kehidupan bangsa yang bergelandangan di tengah kota raya, khususnya di Kuala Lumpur. Semua itu adalah kerana kesan pengkhianatan mereka yang dahulunya diberi amanah. Akhirnya, kuota pemilikan rumah yang disyaratkan oleh kerajaan itu 30% tercampak, entah hilang, entah ke mana. Saudara lihat sendiri bagaimana peristiwa yang berlaku dalam satu kampung di wilayah Siti Wangsa yang menghadapi pengusiran apabila tanah tersebut dianugerahkan kepada Kolej Tengku Abdul Rahman, Badan Korporat. Dan itu suasananya amat menyakiti apabila warisan kita, warisan bangsa yang menetap serta berkampung di situ, saudara, lama mereka berada puluhan tahun dan kini terusir apabila pemilikan hartanah tersebut telah pun bertukar tangan. Semua itu kononnya atas nama pembangunan dan keberuntungan dunia korporat. Akhirnya, nilai manusia, maruah bangsa tergadai, saudara. Begitu juga, saudara, bagaimana dilema warga bangsa Melayu yang menetap di kawasan Kampung Baru. Masih lagi bertahun dah, tak usai-usai lagi, saudara. Belum mampu diselesaikan kerana sebab itulah veteran wilayah mengharapkan agar kalau boleh mesti ada wakil daripada kita yang duduk dalam penentuan dasar atau penentuan hala tuju hartanah Dewan Bandaraya. Sebab itulah UMNO veteran menyokong sepenuhnya tuntutan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Presiden UMNO dalam Kongres Ekonomi yang baru lalu, itu berusaha untuk mewujudkan perbadanan tanah Bumiputera, dan diharapkan ia dapat segera direalisasikan. Tanah yang habis tempoh ataupun lisnya, saudara, hendaklah dipulangkan kepada tanah simpanan Melayu. Sebab itu, saudara, UMNO Wilayah Persekutuan menuntut, iaitu veteran UMNO menuntut sebab orang lama, saudara,
menuntut agar 7 wasiat Raja-Raja Melayu ini dipertahankan. UMNO sentiasa menyokong dan mempertahankan istana dan 7 wasiat Raja-Raja Melayu sebelum kita diberi kemerdekaan, sebelum kita mencapai kemerdekaan, sebelum termeterainya perjanjian dengan setiap pihak di negara ini. Tuanku Raja-Raja Melayu telah bertitah dan meninggalkan 7 wasiat. Antara wasiat yang paling utama sekali, saudara, adalah tentang pemilikan tanah simpanan Melayu. Mestilah tanah-tanah simpanan Melayu mesti 50%. Hari ini, saudara, setelah berlakunya dasar penguasaan, pelbagai dasar yang diwujudkan, tanah rezerv Melayu kabarnya cuma tinggal 12%. Ini perlu kita hayati. Jangan sampai kita menodai 7 wasiat Raja-Raja Melayu, saudara. Saudara, sebenarnya, saudara, tanah ini adalah soal maruah. Kita sanggup bergoluk bergadai, kita sanggup berperang, kita sanggup mengalirkan air mata, kita sanggup mengalirkan darah dan keringat semata-mata untuk mempertahankan tanah pertiwi kita. Tapi malangnya, saudara, apa yang berlaku? Pimpinan yang diamanahkan, yang diperjuangkan oleh UMNO, mereka mengkhianati setiap jerih apa yang telah pun kita susun, apa yang diatur oleh UMNO sekian lama apabila hadirnya pimpinan terdahulu, saudara. Hari ini, alhamdulillah, nampak gayanya setelah berlaku pembersihan dalam UMNO, mereka yang mengkhianati perjuangan bangsa itu sudah pun tidak berada dalam UMNO lagi. Jangan lupa, saudara, mereka berada dalam UMNO, menjawab jawatan menteri, mereka berada dalam UMNO, menjadi pengurusi JSC, menjadi Exco Kerajaan Negeri, menjadi menteri besar, tapi mereka mengkhianati perjuangan bangsa kita. Syarat kerajaan dah tetapkan, tuntutan UMNO, setiap projek-projek perumahan mesti 30% milik Bumiputera. Tapi malangnya apa berlaku, saudara? Setelah sekian lama mereka berada di anjung kuasa, setelah sekian lama mereka berada di pusat-pusat pembuat dasar, 30% itu hilang lesap. Dengan mudah mereka merubah syarat 30% pemilikan Bumiputera itu hilang di atas setiap kawasan-kawasan yang dibangunkan untuk projek perumahan dan sebagainya. Akhirnya, saudara, warga kota gelandangan di tengah kota raya seperti di Kuala Lumpur. Harga rumah sekarang ni bukan murah. Sebab itu, dunia mulia Raja-Raja Melayu telah berpesan, telah berwasiat, aku tinggalkan wasiat ini untuk bangsaku, anak cucuku. 50% tanah ini mesti dimiliki oleh anak cucu bangsaku. Itu titah dan wasiat tuanku. Dengan mudah mereka yang berada di anjung kuasa, dengan mudah mereka yang diberi kuasa, yang kita angkat sebagai pemimpin, melakukan pengkhianatan yang teramat hodoh bagi saya. Kesannya, UMNO dilihat hodoh. Kesannya, orang hilang kepercayaan. Yang jadi masalah parti UMNO, bukannya mereka. Sebab itu hari ini, Datuk Seri Presiden UMNO berusaha untuk menggembeling kembali keyakinan rakyat apabila berlaku mereka yang dilihat khianat, mereka kita singkirkan. InsyaAllah, hari ini pimpinan UMNO nampaknya mereka sudah pun kembali menghayati tentang perjuangan bangsa kita, saudara. Sebab itu, keputusan kerajaan berhubung pembangunan tanah wakaf dan pemeliharaan tanah rezerv Melayu akan direalisasikan sejajar dengan kehendak dan maksud madani. Itulah antara kenyataan yang amat berhormat Datuk Seri Presiden UMNO selaku Timbalan Perdana Menteri sewaktu beliau merasmikan Kongres Ekonomi Bumiputera. Hari ini, saudara, beliau hadir sebagai untuk menutup konvensyen, dan dalam ucapannya semasa menutup konvensyen serta mesyuarat agung UMNO di Pusat Ilmu Janda Baik, Datuk Seri Ahmad Zahid begitu yakin bahawa UMNO akan bangkit semula dalam tempoh 2 hingga tahun. Kerana beliau yakin pimpinan yang ada hari ini sudah pun dibersihkan, disintuk limaukan
tiada lagi mereka akan melakukan pengkhianatan. Sebab itu beliau menyatakan bahawa veteran UMNO diyakini mampu menggalas tugas untuk membantu UMNO dengan penuh keikhlasan. Kerana veteran-veteran UMNO ahli-ahlinya tidak lagi berkepentingan. Mereka tidak lagi mengejar jawatan. Mereka tidak mengejar habuan dan qamimah. Kerana anggota-anggota veteran UMNO kebanyakan terdiri daripada mantan-mantan menteri, mantan-mantan menteri besar, wakil-wakil rakyat yang bersih dan suci dan menghayati perjuangan. Hari ini kita begitu yakin kepada Saudara Hamidi apabila usaha ini digalas oleh veteran UMNO untuk membantu. Tak ada apa pun. Tidak ada hasrat untuk berada di anjung kuasa. Veteran UMNO tidak berhasrat untuk jadi ketua bahagian, tidak ada berhasrat untuk menjadi wakil rakyat ataupun calon. Tak ada. Maupun jawatan JLC, mereka hadir untuk membantu pimpinan UMNO. Jadi saudara, di peringkat akar umbi, di peringkat cawangan, di peringkat bahagian, di peringkat negeri, malahan di peringkat pucuk pimpinan tertinggi. Warga veteran UMNO akan berusaha dan Datuk Seri Zahid begitu menyantuni dan amat menghargai jawatan ataupun usaha-usaha veteran UMNO. Sebab itu beliau yakin. Kerana dalam ucapannya, Datuk Zahid mengatakan bahawa kita warga bangsa Melayu ini, kita terbahagi pada dua generasi. Itu pasca kemerdekaan saya. Sebab kita merdeka tahun 1957. Tak lama pun saya. Jadi setiap generasi itu usianya dalam lingkungan 50 tahun jeda waktunya. Jadi fasa pertama, generasi pertama dalam 50 tahun selepas merdeka telah pun berakhir. Dan kini saya dalam lebih kurang 10 tahun kita telah pun memasuki generasi kedua. Malangnya di saat kita memasuki fasa atau jeda waktu generasi kedua. Selepas kemerdekaan, UMNO dilanggar oleh ribut taupan. Kenapa saya? Kesan daripada pengkhianatan warga UMNO sendiri. Kalangan ahlinya, kalangan pemimpin yang diberi kuasa, kalangan pemimpin yang dinobatkan sebagai pemimpin, kalangan mereka yang diletakkan sebagai menteri, malahan ketika tertinggi sebagai Perdana Menteri, mereka mengkhianati UMNO. Selama dua penggal pilihan raya, UMNO menghadapi gelora yang begitu besar. Namun, beliau merasa bangga, beliau merasa bersyukur kepada Allah SWT kerana dalam kesukaran, dalam detik UMNO menjadi pembangkang, Allah SWT masih menyelamatkan UMNO untuk diletakkan berada di anjung kuasa di Seri Perdana. Dalam keadaan kita kalah pilihan raya yang ke-18. Jangan lupa saudara, waktu pimpinan UMNO berada di tangan Datuk Seri Najib, kita UMNO Barisan Nasional tumbang dan hilang kuasa. Lama juga saudara. Lebih daripada 22 bulan kita menjadi pembangkang. Dan atas kehendak ilahi, UMNO kembali berkuasa berada dalam kerajaan sebelum ia terus dikhianati oleh mereka yang pernah menjadi pemimpin dalam UMNO. Kemudian, atas kehendak ilahi jugalah, maka pemimpin UMNO mampu untuk masuk ke Seri Perdana sebagai Perdana Menteri. Juga masih ada pengkhianatan. Akhirnya pada pilihan raya yang ke-15 pada tahun 2022, UMNO sekali lagi menghadapi cabaran. Datuk Seri Zahid Hamidi mengajak warga UMNO untuk sedar dan insaf. Semua ini adalah kifarah Allah. Kerana pemimpin UMNO waktu itu tidak mensyukuri segala nikmat, segala apa yang dianugerahkan oleh Allah. Dan hari ini, sekali lagi kita diberi pertimbangan untuk sama-sama berada di anjung kuasa. Dan inilah saatnya kita yakin untuk mengorak langkah untuk maju ke hadapan. Sebab itu beliau yakin dalam tempoh 2-3 tahun mendatang, UMNO akan kembali berada di persada politiknya, tapi sudah berada dalam suasana dinamika politik yang agak berbeza. Sebab kita adalah generasi kedua. Tiap-tiap generasi itu 50 tahun jeda waktunya. Selepas 50 tahun, datang 50 tahun kemudian. Kemudian 50 tahun. Jadi 50 tahun, 50 tahun, 50 tahun. Untuk 50 tahun pertama selepas merdeka sudah pun berakhir dan diakhiri dengan titik hitam yang penuh mengecewakan. Yang sangat-sangat menyedihkan. Apabila UMNO Barisan Nasional ditumbangkan. Dua penggal. Selama 10 tahun kita kehilangan kuasa. Hari ini
UMNO berada semula dalam pesada kepimpinan negara. Jadi sewajarnya warga UMNO, kata Ustaz Zahid, bersyukur atas apa yang Allah berikan. Setiap kali kita bersyukur, Allah akan gandakan kesyukuran. Sebab itulah UMNO akan tetap untuk meneruskan agenda perjuangannya, terutama sekali untuk mewujudkan sekolah-sekolah tahfiz, segala-gala kurikulum pendidikan Islam yang benar-benar suci dan murni. UMNO juga akan memperjuangkan warga bangsa kita ini supaya kita benar-benar dilihat merdeka di bumi yang makmur ini. Jadi saudara, itulah intipati hari ini apabila Datuk Seri Zahid Hamidi hadir untuk merasmikan penutupan Convention UMNO Veteran di Janda Baik. Saya pun hadir sama saudara, sebab itu rasa letih. Dan sebelum itu, Datuk Seri Hamidi telah pun berada di Pulau Pinang kerana beliau mengadakan pertemuan dengan akar umbi. Ini matlamatnya saudara tidak lain tak bukan adalah untuk memperkukuhkan Parti UMNO. Selaku Presiden UMNO, Datuk Seri Hamidi akan turun padang. Jadi dia akan turun padang di seluruh negara bagi memberi penjelasan terhadap isu-isu yang menjadi persoalan buat mereka untuk memperkukuhkan lagi Parti UMNO. Menurutnya, ini adalah sejajar dengan kehendak Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk melihat beliau mahu UMNO menggarap semula sokongan pengundi Melayu pada Barisan Nasional. Jadi sebab itulah jelajah akar umbi itu beliau lakukan sejak Oktober tahun lalu dan sambutan daripada akar umbi memang luar biasa katanya. Sebenarnya warga UMNO akar umbi dahagakan maklumat dan mereka mahu penjelasan secara terperinci. Jadi dengan pertemuan beliau bersama-sama dengan warga UMNO peringkat akar umbi, tidak lagi hanya menyantuni peringkat bahagian. Ahli-ahli di cawangan, itulah yang disantuni, saudara. Jadi persepsinya bertambah baik. Walaupun kerajaan di bawah pimpinan Sri Anwar Ibrahim sering dilemparkan dengan pelbagai dakwaan dalam beberapa isu. Tapi beliau yakin katanya, saya yakin dengan adanya jumlah 2/3 sokongan yang ada di Parlimen bersama kerajaan perpaduan, kita mampu menghuraikan setiap persepsi buruk yang dilontarkan terhadap Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Jadi sekarang dalam waktu yang sama beliau menjelaskan dalam mesyuarat pertama susulan Kongres Ekonomi Bumiputera. Ini penting saudara. Ini adalah Kongres Ekonomi Bumiputera yang ketiga. Pertama tahun 1965, kedua pada tahun 1999 dan pada 29 Februari lalu adalah yang ketiga saudara. Ya, tiga dasar wasra Kongres Ekonomi banyaklah dapatan yang dibuat dan resolusi terdapat 82 resolusi. Sebab itu dia kata beliau selaku pengerusi jawatan kuasa pemandu kepada Majlis Ekonomi Bumiputera. Beliau menjelaskan bahawa Kongres Ekonomi Bumiputera 2024 telah pun memperlihatkan komitmen kerajaan untuk melaksanakan semua resolusi yang munasabah dapat dilaksanakan tanpa perlu mewujudkan agensi-agensi baru. Tak payah nak wujudkan lagi. Yang ada dah cukup dah. Asalkan kepimpinan di agensi tersebut, birokrasi di peringkat agensi-agensi yang dilantik oleh kerajaan tidak lagi mengamalkan birokrasi. Itu yang paling penting supaya matlamat perjuangan kita tuntas. Apa yang diresolusikan dalam Kongres Ekonomi terlaksana sepenuhnya. Itu harapan Timbalan Perdana Menteri dan jugalah harapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk melihat apa yang dicapai dalam Kongres Ekonomi dilaksanakan ke peringkat akar umbi. Segala peruntukan yang disediakan oleh kerajaan dapat direalisasikan bukan untuk dipaham, disakau oleh orang-orang tertentu saja. Sebab itu beliau yakin kali ini apa sahaja yang dicapai dalam Kongres Ekonomi dapat terlaksana. Namun begitu saudara, semua ini dapat dilaksanakan apabila adanya kestabilan politik. Tapi kita melihat pimpinan pembangkang masih lagi mahu mewujudkan onar. Apabila tak berhenti-henti di saat kita mahu menggembeling usaha, menggembeling fikiran,
ke arah merealisasikan ekonomi bangsa kita, ekonomi negara, pimpinan pembangkang masih lagi mahu diadakan pilihan raya kononnya apabila ada di kalangan wakil rakyat mereka yang menyokong kepada pimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebab itu Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata bahawa pimpinan mereka yang disifatkan sebagai pakar lompat, Presiden kepada pengurusi kepada Perikatan Nasional, saudara, dan juga Presiden kepada Pakatan Harapan, Pakatan Parti Pribumi Bersatu. Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan beliau adalah pakar lompat dan tidak layak mencabar kerajaan perpaduan untuk mengisytiharkan pengosongan 6 kerusi parlimen dan 1 kerusi Dewan Undangan Negeri di Selangor baru ini yang dulunya dimiliki oleh Bersatu, tapi mereka sudah pun menyokong kerajaan hari ini. Menurut Perdana Menteri, keputusan sama ada pengosongan 6 kerusi parlimen dan 1 DUN sepatutnya dibuat oleh individu yang mewakili semua kerusi berkenaan, bukannya oleh pimpinan parti. Katanya, pengurusi Perikatan Nasional, dia tak boleh membuat sebarang keputusan mengenainya, termasuk mencabar kerajaan perpaduan yang mendapat sokongan daripada wakil rakyat terbaik. Kepala parti lompat itu yang mencadangkan pengosongan 6 kursi parlimen dan DUN. Tapi bagaimanapun Datuk Seri Anwar Ibrahim terpulanglah kepada ahli parlimen tersebut. Jadi kenapa tanya beliau? Dia yang pakar pergi melompat, dia yang pakar mewujudkan scheme of things. Sebab itu dia patut jawab mengapa orang sudah hilang keyakinan kepada Bersatu. Itu tekan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebelum beliau berangkat ke Jerman. Dan baru-baru ni saya Presiden atau pengurusi Perikatan Nasional dalam kenyataannya mencabar agar kerajaan perpaduan mengisytiharkan 6 kursi parlimen dan 1 kursi Dewan Undangan Negeri kosong apabila wakil rakyat Bersatu menyokong kerajaan perpaduan. Bukan meninggalkan parti, hanya menyokong. Saudara. Sebab itu, apabila hari ini Konvensyen Perikatan Nasional yang diadakan bahawa tidak ada jemputan yang diberi untuk menjemput 7 wakil rakyat yang dikatakan telah berpaling tadah menyokong kerajaan Pakatan Harapan, kerajaan perpaduan. Menurut Ketua Penerangan Bersatu, Datuk Razali Idris, dia mengaku tiada keperluan pihaknya untuk menghantar jemputan kepada mereka. Hebat saudara. Dia kata kita sudah anggap wakil rakyat di 7 kerusi itu sudah mati. Kita nak tunggu tarikh pilihan raya saja. Hebat. Sebab hari ini saya berlangsung konvensyen wakil-wakil rakyat Perikatan Nasional yang dihadiri oleh ahli-ahli parlimen, ahli Dewan Negara dan ahli Dewan Undangan Negeri daripada gabungan Parti Perikatan Nasional. Sebab itu menurut ahli parlimen daripada Labuan, Datuk Syuhaili. Datuk Syuhaili dia kata, dijemput pun saya tidak akan hadir. Sekarang pun sudah dimusuhi. Jadi kata kalau kamu undang saya pun saya tak akan hadir. Kerana kamu tidak melihat saya sebagai ahli anggota parti tapi dimusuhi. Itu ditegaskan oleh ahli parlimen daripada Labuan, Datuk Syuhaili Abdul Rahman. Kerana beliau mengesahkan memang beliau tidak mendapat undangan untuk menghadiri konvensyen wakil-wakil rakyat Perikatan Nasional. Artinya sekarang saudara, sokong saja PMX, sokong saja Datuk Seri Anwar Ibrahim, maka dengan sendirinya mereka dipulaukan dan tidak lagi dianggap sebagai sebahagian daripada anggota kerabat dalam Perikatan Nasional, khususnya Parti Bersatu. Datuk Zulkifli, Datuk Syed Abu Hussein, Dr. Zulkifli, Datuk Syuhaili, Datuk Sri Zahari, Datuk Zahari Kecil, mereka mengesahkan tidak menerima penjemputan untuk menghadiri konvensyen tersebut. Itu kata Dr. Zulkifli selaku ahli parlimen daripada Perikatan Nasional, dia mengaku beliau akan hadir kalau dijemput. Tapi maaflah, saya tak diundang langsung. Kalau ada, saya hadirlah katanya. Sebab itu sekarang ini, kalau mengikut kenyataan Presiden Bersatu, Tan Sri Muhyiddin, dia kata tindakan beliau mencabar kerajaan perpaduan supaya mengisytiharkan kekosongan 6 kursi parlimen dan 1 kursi Dewan Undangan Negeri kerana beliau bimbang wujudnya tangan-tangan gaib dalam usaha meluluskan pindaan perlembagaan partinya.
Saya kata dia dah mula takut pada bayang-bayang. Kerana mereka pernah berada di anjung kuasa. Dia tahu. Jadi katanya, beliau menyedari proses kelulusan pindahan perlembagaan parti itu akan membabitkan bidang kuasa tertentu di bawah kerajaan yang diketuai oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi dia prasangka. Ini orang kata prasangka buruk. Meskipun katanya parti tersebut membuat perlembagaan selari dengan pindahan perlembagaan berkaitan. Itu Akta Anti Lempak Parti. Tapi dia yakin bahawa kelulusan jabatan pendaftar pertubuhan tidak semudah itu diperolehi. Sebab dia nak gunakan itu nak kosongkan 66 kursi tersebut. Jadi saya merasakan bahawa matlamatnya lain tak ada. Matlamatnya untuk diadakan pilihan raya. Dia tak habis-habis. Bila hadirnya musim pilihan raya, caci cerca, hinaan dan media-media akan menyiarkan segala kenyataan-kenyataan yang negatif terhadap kerajaan, dan ini tentulah memburukkan suasana dalam usaha kerajaan untuk memulihkan ekonomi kita. Mereka mau mengunjutkan, mau memperlihatkan pada dunia luar seolah-olah politik di negara kita ini masih tidak stabil. Itu sebenarnya saudara. Dalam keadaan sekarang, bagi mereka yang paling penting adalah untuk memastikan agar kerajaan pimpinan Datuk Anwar Ibrahim dilihat tidak stabil. Bila tidak stabil, pelabur-pelabur nak masuk pun berhati-hati. Ini akan melewatkan jumlah pelaburan untuk masuk ke negara kita, walaupun kelulusan telah pun dicapai. Sekitar dalam 230 bilion sudah pun diluluskan dan akan masuk ke negara ini. Dan mereka sendiri bimbang dan khawatir. Kalau pelabur-pelabur itu benar-benar merealisasikan pelaburan mereka, itu adalah merupakan masa depan yang gelap bagi Perikatan Nasional. Tambah membimbangkan lagi apabila mereka melihat, sebagaimana yang saya katakan, 2 hari lalu, itu Bursa Saham Kuala Lumpur ada peningkatan saham-saham di pasaran. Wang, mata wang negara, ringgit Malaysia dilihat sudah pun mula mengukuh. Daripada RM4.78 untuk $1 Amerika sudah jatuh kepada RM4.68. Ini memberikan gambaran ekonomi kita semakin pulih. Dengan keadaan begini, Perikatan Nasional tidak senang. Ekonomi negara pulih itu adalah merupakan landasan maut untuk parti tersebut. Sebab itu mereka berusaha untuk mengocakkan lagi. Dan caranya, minta diadakan pilihan raya. Apakah kita tidak ada kerja lain? Saya cuma nak bertanya, apakah pimpinan dan Perikatan Nasional tidak memikirkan soal bagaimana untuk menjadi pembangkang yang baik untuk menyantuni usaha kerajaan menangani kemelesetan ekonomi dunia. Seharusnya mereka juga turut membantu, tapi tidak ada keikhlasan. Mereka bukan nak bantu kerajaan, mereka nak jatuhkan kerajaan. Kerana matlamatnya adalah kuasa. Hanya kerana untuk memburu kuasa, siapa yang rugi? Rakyat yang rugi, negara yang rugi. Kalau mereka benar-benar ikhlas, tak apalah. Hari ini pun sokongan pada PMX ataupun Datuk Anwar Ibrahim begitu lebih 2/3. Sewajarnya stop it. Berhenti untuk melakar suasana yang tidak stabil dalam politik negara kita. Dan sama-sama menggembeling pemikiran melalui sidang parlimen dengan wakil rakyat yang ada. Jangan lupa, kesemua wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat daripada mana pun, terutama dari Perikatan Nasional, rakyat terpukau dengan janji mereka untuk memberi khidmat yang baik untuk rakyat. Tapi apabila kerajaan digugat, setelah berlakunya pembentukan, ya tentulah ini juga bagi saya mengkhianati apa yang mereka janjikan. Saudara, dia kata Eddie Tahir nak sembang tapi tak kerti apa hal. Jangan bergaduh. Saya melihat, kata Azminuddin, dia kata bila ringgit jatuh masing-masing mengelupu. Bila naik senyap saja. Itu yang saya katakan, saudara. Matlamat mereka tak lain tak bukan adalah untuk melihat kestabilan politik berada dalam keadaan terumbang ambing. Dalam situasi tersebut, mereka mahu menangguk di air keruh. Matlamatnya lain tak ada. Untuk memburu kuasa. Kita rakyat dahagakan pembelaan. Kita rakyat dahagakan pemikiran yang dicanaikan oleh setiap wakil rakyat.
sejajar dengan titah Dunia Mulia Pertuan Agong. Mahukan parlimen itu dijadikan sebagai medan untuk membincangkan untung nasib rakyat. Bukan untuk mereka mengejar kuasa. Bukan untuk mereka melakukan onar. Hari ini tuanku tentulah saya rasa amat kecewa. Dah 2 minggu sejak baginda merasmikan persidangan Dewan Rakyat, masih belum ada bibit-bibit ataupun bunga-bunga adanya kerjasama yang erat antara pembangkang dengan kerajaan dalam aroma demokrasi. Dalam aroma demokrasi, yang menang tidak akan menekan yang kalah dan yang kalah harus menghormati yang menang. Itu harus dilakukan. Tapi saya melihat pimpinan pembangkang lain tak ada. Masih lagi mencari upaya untuk mendapatkan kuasa. Saudara, dalam keletihan ini, saya mohon berundur diri dan persiapkan lagi kita besok, saudara, sebab lusa kita akan mula berpuasa. Jumpa lagi besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Salam bahagia. Terima kasih.